Salam sejahtera, anda menonton agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah waktu dan juga ruang dan platformnya untuk kami sediakan diskusi dan juga perbincangan untuk melihat kepada perkembangan semasa khususnya di peringkat serantau di peringkat Asia. Jadi untuk waktu ini dan juga minggu ini kami memilih untuk bercakap dan juga melihat kepada perkembangan semasa Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau ataupun disebut sebagai RCEP. Kalau diikutkan RCEP ini telah pun dilaksanakan ataupun berkuat kuasa secara rasminya pada awal tahun 2022 dan kalau diikutkan daripada segi sudut angka populasi yang terlibat, rakan-rakan dan juga negara yang terlibat di bawah RCEP ini, jumlah angka besarnya adalah 2.2 bilion populasi yang mencakupi ataupun berangkumi pada 30% KDNK seluruh dunia ataupun angka yang lebih tepat iaitu 108.22 trilion ringgit. Dan kalau dikatakan untuk Malaysia menyertai RCEP pada 18 Mac dan menjadikan Malaysia sebagai rakan yang ke-12 untuk RCEP. Jadi pada waktu ini di platform Agenda Awani Asia kita ingin melihat kepada beberapa perkara. Yang pertamanya kita akan bercakap dan juga berbincang berkaitan dengan aplikasi ratifikasi RCEP buat Malaysia secara khususnya dan juga strategi apa yang perlu dilihat dan juga perlu diamalkan khususnya melihat kepada rakan-rakan ataupun usahawan PKS yang mana supaya tidak ketinggalan dan juga tidak terlepas peluang dan juga potensi besar dalam menerima manfaat RCEP secara keseluruhannya dan juga apa yang boleh kita belajar secara keseluruhannya daripada rakan-rakan RCEP yang terlebih dahulu menyertai RCEP. Contohnya adalah China. Jadi untuk waktu ini saya ingin bersama dengan dua panel, dua tetamu. Yang pertamanya adalah rakan yang cukup setia bersama kami di Agenda Awani Asia, Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan daripada kumpulan media China CMG. Zhang Hong selalulah berkongsi dan juga berceritakan perspektif China, bagaimana China bangkit dan juga memacu pemulihan ekonomi di peringkat global. Dan kemudian kita akan bersama dengan Datuk William Ng. Datuk William adalah pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia ataupun disebut sebagai Samenta. Datuk, kalau boleh saya nak mulakan dengan Zhang Hong dahulu. Zhang Hong, mungkin dikongsikan pada waktu ini, China antara yang terawal menyertai RCEP dan sudah tentu kalau diikutkan pada waktu ini sudah lebih pada 3 bulan, ada perkongsian dan juga perkembangan semasa yang boleh dikongsikan, manfaat dan juga apa makna RCEP untuk pertumbuhan ekonomi buat China. Ya, sebenarnya dalam kalau laporan kerja kerajaan tahunan yang tadi dibentangkan dalam Kongres Rakyat China baru hari ini, Perdana Menteri China Li Keqiang dia khusus dan cakap tentang itu peranan yang akan dimainkan oleh RCEP ini kerana kita tahu kalau RCEP ini merupakan satu platform yang perdagangan yang boleh dikatakan sangat besar dan sangat boleh dikatakan akan permainan besar untuk mendorong ekonomi atau integrasi ekonomi serantau. Khususnya kita tengok kalau situasi pandemik yang masih menular di seluruh dunia dan ekonomi berbagai negara memang akan terjejas ekoran itu pandemik. Oleh itu ketika buat masa ini RCEP ini atau RCEP ini akan menjadi satu bencana yang penting bagi ekonomi serantau ini. Dan kita tahu kalau China akan terus mengawal satu dasar iaitu buka pintu dan menarik pelaburan atau perdagangan dari luar. Dan ini juga diperlukan untuk mewujudkan satu sasaran yang ditetapkan oleh kerajaan China iaitu tahun ini kita perlu mewujudkan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan GDP pada kira-kira 5.5%. Dan adakah ini satu sasaran yang tinggi? Saya rasa bukan, kerana kalau kali ini kita mahu menetapkan satu sasaran yang cukup stabil. Kalau berbanding tahun lalu China, pertumbuhan ekonomi China mencatat 8.1% dan boleh dikatakan amat tinggi. Jadi mengapa tahun ini kita turunkan sasaran kepada 5.5% saja? Kerana kita tahu satu unsur ialah itu impak dari pandemik dan satu lagi ialah situasi global. Kita tahu sekarang ada konflik di Ukraine antara Ukraine dengan Rusia dan ini akan membawa impak juga kepada pasaran. Macam kita sekarang sudah menyaksikan peningkatan harga berbagai barang termasuk minyak dan juga berbagai dijangka lagi nanti macam bahan makanan juga harganya akan naik. Dan oleh itu sebenarnya masih ada banyak unsur yang tidak stabil
bagi ekonomi bukan hanya di China, di serantau ini, di dunia boleh dikatakan. Oleh itu, pada tahun ini kita menekan satu sasaran yang cukup stabil untuk mengawal ekonomi yang berkembang secara stabil di China, iaitu 50.5%. Dan meskipun kalau peratusannya nampaknya tak begitu tinggi, tapi kalau kita lihat jumlahnya akan cukup tinggi lagi kerana sekarang kalau GDP China, KDK China sudah cukup tinggi ya, mencapai kedua terbesar di dunia. Oleh itu kalau meningkat 50.5% pun akan menjadi satu jumlah yang amat besar dan juga perlu diusahakan. Dan oleh itulah saya rasa berbagai langkah akan dilaksanakan, termasuk juga terus mengaktifkan kerjasama antarabangsa, termasuk menggunakan berbagai platform yang sedia ada dan juga platform baru, termasuk macam kalau antara China dengan ASEAN, kita dulu sudah ada CAFTA, iaitu FTA antara China dengan ASEAN, dan sudah berapa kali dinaik tarafkan. Dan hingga sekarang kalau nanti ASEP ini sudah dikuasa di semua negara yang memeterainya, dan pada masa depan kita juga memohon menyertai CPTPP, dan dengan menggunakan berbagai platform tersebut, China mahu mengeratkan lagi hubungan ekonomi atau perdagangan dengan berbagai negara-negara atau rakan-rakan kita di rantau ini. Kalau ambil contoh, kalau antara China dengan Malaysia, kita lihat pada tahun lalu meskipun menghadapi berbagai unsur tidak tentu, kita juga menyaksikan peningkatan sebanyak 35% perdagangan antara kedua-dua pihak. Ini kalau pada masa depan seiring dengan ASEP ini berkuasa dan juga penaik taraf lagi CAFTA, ini akan ada banyak unsur yang positif lagi untuk terus meningkatkan hubungan perdagangan ekonomi antara China dengan Malaysia. Datuk William, seronok kita mendengar perkongsian diceritakan oleh Zhang Hong. Tetapi kalau kita nak buat perbandingan dan juga perbezaan antara China yang terlebih dahulu ataupun terkehadapan dalam sudut kita melihat menerima manfaat RCEP itu, mungkin sedikit jauhlah perbezaannya kerana kita baru saja menyertai RCEP. Mungkin pada waktu ini, dalam mana kita bercakap tentang pemulihan ekonomi, malah 1 hari bulan nanti, 1 bulan April nanti, pintu sepadan antarabangsa buat Malaysia akan dibuka. Mungkin pada waktu ini, sebelum kita nak menjurus kepada apa yang diterima, apa manfaat ataupun nikmat yang diterima oleh PKS secara keseluruhannya, mungkin boleh dikongsikan manfaat apa yang boleh ataupun apa kebaikan secara khususnya melihat kepada RCEP ini untuk Malaysia, Datuk William? Ya, untuk PKS terutamanya. Sebenarnya kalau kita lihat dari peserta RCEP yang ada, iaitu semua anggota ASEAN dengan rakan niaga yang berlima tadi, kita sudah pun mempunyai perjanjian FTA atau Free Trade Agreement dengan kesemua peserta RCEP. Jadi kalau kita katakan RCEP ini dapat membuka pasaran yang baru, sebenarnya tidak juga, kerana dari segi pasaran baru, kesemua negara yang terlibat sudah pun dah lama menjadi rakan perdagangan kita. Contohnya negara China dah lama menjadi rakan perdagangan yang amat penting kepada negara. Tapi ini tidak seperti CPTPP di mana beberapa negara yang belum kita ada apa-apa FTA, contohnya Kanada, Peru dan Mexico. Jadi RCEP ini sebenarnya semua peserta dia sudah pun mempunyai FTA dengan ASEAN dan dengan Malaysia. Jadi manfaatnya di mana? Yang paling ketara saya rasa adalah ciri apa kita kata ni single certificate of origin ataupun rules of origin. Kalau kita lihat sebelum ini, FTA yang kita ada adalah unilateral. Tapi dengan RCEP ini, FTA ini menjadi multilateral ataupun pelbagai hala. Ini penting kerana sebelum ini, untuk kita layak sebagai pekilang atau penjual barangan untuk mendapatkan tarif SIFA, sumber barangan kita perlu dari satu negara, contohnya Malaysia. Kalau contohnya kita ambil sabun dari Malaysia. Kalau kita kita buat sabun dari Malaysia, tapi kita pakai pembalutnya, contohnya dari Jepun, misalnya lah kan. Jadi maka sabun itu mungkin tidak boleh dikira lagi sebagai dari Malaysia sepenuhnya. Dan bergantung kepada peratusan kos pembalut tadi, mungkin kita kena cukai kalau kita ekspor ke negara ketiga. Contohnya negara China contohnya. Tapi dengan RCEP,
seluruh ASEAN dengan negara lain dalam ASEP dikira sebagai satu zon ekonomi. Jadi kita jimat dari segi tarif atau cukai dan ini menjadikan barangan kita lebih menarik untuk pembeli dari pasaran-pasaran ASEP. Pada masa yang sama, kita jimatkan masa dan kita kurangkan paperwork kita. Jadi proses ekspor kita menjadi lebih murah dan lebih mudah. Tapi yang kita mahu adalah supaya lebih PKS dapat memahami konsep ini. Ada lagi yang masih kurang faham konsep FTA pelbagai hala ini. Jadi kita perlu tingkatkan lagi aktiviti promosi dan penerangan supaya lebih ramai PKS dapat memanfaatkan ASEP ini. Samantha contohnya, semalam Jumaat 18 Mac, kita telah adakan satu forum mengenai ASEP di Pulau Pinang supaya PKS-PKS yang hadir dapat faham dan gunakan sebaiknya ASEP ini. Datuk, ada menyentuh tentang pemahaman buat PKS tentang manfaatnya RCEP ini masih lagi menjadi persoalan dan tanda tanya. Jauh lagi perjalanan untuk kita melihat kepada manfaat RCEP ini. Tapi mungkin pada waktu ini, mungkin ada kalanya persepsi bagi PKS ataupun usahawan kecil dan sederhana ini, mungkin mereka menganggap skala ataupun syarikat mereka ini kerdil kalau nak dibandingkan dengan persaingan daripada apabila ada RCEP ini. Mungkin pada waktu ini potensi dan juga peluang mana yang perlu mereka ataupun perlu PKS-PKS tempatan kita perlu tingkatkan, Dr. William? Jadi saya minta kalau boleh PKS kita ni kita tukar kita punya mindset. Jangan kita kata barangan kita cuma boleh dijual secara domestik dalam negeri. Kita kena tukar mindset kita. Ini yang saya katakan tadi. Kita sudah jadi satu zon ekonomi yang besar. Kalau dulu cara kita berniaga, kita buat semua komponennya di Malaysia. Sabun kita buat sini, pembalut kita buat sini. Semua dibuat di Malaysia dan kita ekspor barangan secara siap kepada negara lain. Tapi ke depan, kita perlu faham konsep global supply chain ataupun untuk ASEP ni regional supply chain. Di mana kita tidak perlu membuat semua komponen di dalam negara. Tapi kita boleh gunakan komponen dari negara lain ataupun kita siapkan barangan kita di negara lain sebelum kita ekspor ke negara ketiga tanpa dikenakan tarif atau cukai tambahan. Ini penting. So fokus kita jangan lagi kepada full vertical integration. Maksudnya kita buat semua. Tak perlu. Kita outsource yang mana yang boleh kepada negara lain yang lebih murah. Yang mana lebih mudah dari kita. Kita fokus kepada penjenamaan kita, branding kita. Kita fokus kepada inovasi. Kita ambil contoh sabun tadi. Kalau kita tak perlu buat sabun itu sendiri sebenarnya, kita boleh fokus kepada inovasi. Contohnya, katakanlah sabun kita itu boleh anti-COVID contohnya lah kan. Jadi kita beredar dari pengeluar barangan kepada pengeluar inovasi. Tak perlu kita pakai label buatan Malaysia, tapi kita tukar kepada inovasi atau ciptaan Malaysia. So itu penting. Zhang Hong, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan. Saya ada terbaca laporan yang dikongsikan oleh rakan-rakan di CRI, di meja berita. Rakan-rakan Zhang Hong sendiri ada menyatakan yang mana Hainan berhasrat untuk mengoptimumkan peranan sebagai pelabuhan perdagangan bebas terbesar di dunia dan juga memperhebatkan proses kerjasama antara China dan juga ASEAN dalam kerangka RCEP yang kita sebut ni, iaitu Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan pendekatan dan juga usaha yang diberi keutamaan oleh pemerintah di China, khususnya melihat kepada peluang dan juga manfaat RCEP ini. Ya, sebenarnya kalau Hainan sekarang menjadi satu, boleh dikatakan kawasan yang mengadakan percubaan berbagai dasar-dasar yang mengutamakan atau menggalakkan perdagangan bebas dengan berbagai negara. Dan banyak dasar akan dicubakan di sana. Dan macam kali ini kita tengoklah, Hainan dia mahu memainkan peranan yang amat penting sebagai satu jambatan antara China dengan berbagai negara-negara lain, termasuk juga negara kawan-kawan dari ASEP ini. Dan selain Hainan juga, sebenarnya di China masih ada banyak macam zon perdagangan bebas. Di Shanghai juga ada. Dan sekarang semua boleh dikatakan banyak tempat di China, berbagai tempat mereka semuanya mahu mendapat faedah dan melalui perdagangan bebas dengan berbagai negara, khususnya dari ASEAN negara. Dan kita tahu kalau macam di China juga ada banyak PKS, syarikat kecil dan sederhana, dan mereka sekarang menjadi satu perjalanan yang cukup penting bagi ekonomi China juga.
Dan kita tahu kalau sekarang macam Uni Perniagaan Milik Persendirian di China sudah mencapai 100 juta dan kalau mereka menyediakan peluang kerja sebanyak 300 juta. Dan ini merupakan satu hal yang amat penting bukan hanya untuk ekonomi China, juga untuk kestabilan masyarakat di China punya. Dan kalau mereka mendapat rezeki, barulah mungkin menjamin itu kestabilan masyarakat di China punya. Dan oleh itu mereka akan dibantu untuk meneroka pasaran bukan hanya di dalam domestik juga kerajaan China juga akan membantu mereka melihat kepada pasaran di luar negara, khususnya berbagai negara-negara yang sudah ada perjanjian perdagangan bebas. Dan khususnya kita tahu sekarang tengah adanya berbagai platform e-dagang, sebenarnya ini sudah memudahkan perdagangan rentas badan. Dan bagi mereka PKS dulu mungkin kecil sahaja, mungkin hanya satu kilang yang menggunakan berapa ahli keluarga, sekarang mereka juga ada peluang untuk meneroka pasaran di luar negara. Jadi kita sekarang yang perlu galakkan adalah membantu mereka memahami berbagai peraturan dari macam CAFTA atau ASEP ini supaya mereka tahu bagaimana menggunakan ini membawa faedah kepada diri dan mengurangkan kos mereka juga membantu mereka meneroka pasaran di luar negara. Dan pada masa yang sama, kita lihat kerajaan China juga sebenarnya melaksanakan berbagai dasar untuk menyokong mereka, termasuk mengurangkan cukai atau merasakan itu rebah cukai kepada mereka. Dan kalau berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam laporan kerja kerajaan punya, tahun ini kalau pengurangan cukai atau rebah cukai akan mencatat kira-kira 1.6 trilion ringgit. Dan ini akan banyak menyediakan bantuan kepada mereka. Dan tambah lagi, kerajaan juga akan mengeluarkan berbagai dasar untuk membantu pengumpulan dana kepada syarikat-syarikat PKS. Dan saya rasa berbagai langkah yang disediakan oleh kerajaan, tambah lagi sekarang ada satu unsur yang cukup memanfaatkan, iaitu perdagangan antarabangsa dan sudah menjadi semakin mudah dan ada banyak perjanjian perdagangan bebas dilaksanakan. Ini akan menjadi satu bencana juga kepada berbagai PKS atau perniagaan milik sendirian untuk terus mencari rezeki di pasaran yang lebih luas. Dato' William, seperti yang dikongsikan oleh Zhang Hong, China juga ada PKS-nya tersendiri. Malah kerajaan ataupun pemerintah di sana sangat ada galakan pemberian rebat dan juga bagaimana PKS di China memanfaatkan digitalisasi ataupun disebut sebagai e-dagang. Mungkin pada waktu ini Dato' boleh kongsikan apa iktibar dan juga perkara yang boleh kita jadi teladan. PKS tempatan, PKS Malaysia boleh mengambil contoh dan juga mengikut kejayaan yang dicapai oleh PKS di China, dan juga mungkin apa jenis kerjasama yang boleh dirintis ataupun dicapai antara Malaysia dan juga China dalam mana kita melihat kepada meningkatkan aktiviti perdagangan di bawah RCEP antara Malaysia dan juga China ni, Datuk. Ya. Jadi ini sebenarnya satu lagi topik hangat. Kita lihat kita ni sebagai sebuah negara semakin menjadi negara pengguna. So we have become a country of users, user country, not innovation country. Kita nak apa saja kita beli di laman e-commerce. Dan kebanyakan barang ini sememangnya berasal dari negara China. Jadi inovasi ini penting. Kalau kita jual barangan kita dengan berdasarkan harga semata-mata, kita akan rugi. Kerana negara lain mungkin lebih murah dari kita. Kalau bukan hari ini, mungkin esok dia lebih murah. Atau lusa lebih murah. Jadi jangan kita bergantung kepada barangan murah dan menjadi pedagang bungkal. Maksudnya kita beli, kita buat packing, kita jual. So kita harus tingkatkan investasi dalam R&D. Kita harus invest dalam R&D, dalam digitalization, dalam otomasi. Supaya barangan kita dilihat sebagai lebih inovatif, lebih berkualiti dan tidak dapat ditiru oleh siapa-siapa. Inilah polisi China sebenarnya. Bagaimana dia daripada sebuah negara pengeluar, pekilang, menjadi sebuah negara inovasi.
Itu saya rasa adalah polisi yang baik yang patut kita contohi sebagai sebuah negara dan sebagai PKS. Datuk, kalau dipetik daripada apa yang disebutkan oleh kenyataan MITI sebelum ini, yang mana Malaysia akan dijangka untuk menerima manfaat terbesar daripada RCEP ini dengan jumlah ataupun unjuran nilai peningkatan ekspor adalah sebanyak $200 juta ataupun ditukar pada ringgit lebih kurang pada 837 juta ringgit hasil pada papusan dan pengurangan tarif untuk barangan dagangan, penambahbaikan kemudahan ekspor dan juga import barangan di kalangan negara-negara RCEP. Jadi mungkin pada waktu ini kita telah melalui fasa pandemik COVID-19 ni hampir ataupun ini dah tahun ketiga seluruh dunia telah pun memasuki berdepan dengan ancaman COVID-19. Mungkin secara kasarnya COVID-19 ataupun pandemik ini telah menunjuk jalan kepada semua untuk betapa pentingnya perdagangan dan juga kerjasama antarabangsa bagi memastikan kesaling hubungan rantaian bekalan di peringkat serantau terjamin. Mungkin lebih kurang dalam 2 minit akhir ini Datuk boleh kongsikan apa komitmen dan juga bagaimana kerjasama perdagangan di peringkat serantau ini perlu terus disuburkan, dimurnikan untuk kita melihat kepada kerjasama ke arah pemulihan ekonomi yang lebih mampan, Datuk. Ya, kalau kita lihat realiti ekonomi kita, negara kita adalah trading nation atau negara perdagangan. Jadi perdagangan adalah amat penting. Dan kita sebenarnya merosot 5.6% tahun 2020 dan tahun lepas pun kita cuma tingkat 3.1 dari segi ekonomi. Jadi untuk ke depan, kita harus untuk pemulihan ekonomi negara, kita tak boleh katakan kita pulihkan ekonomi ini secara dalaman. Kita boleh lihat dari secara serantau. Jadi kita juga kena buka ekonomi kita kepada secara serantau dengan perkongsian serantau. Kerana ini adalah apa yang kita katakan interreliance within the region. So we cannot operate on ourselves. We need to partner with our regional neighbours. Itu yang saya nak akhirkan ataupun nasihat saya yang terakhir. Terima kasih. Okey, yang terakhir sekali Zhang Hong, dalam 1 minit akhir ini, apa komitmen China secara khususnya untuk menggalakkan perdagangan rentas sepadan ini? Ya, sebenarnya saya boleh kongsikan iaitu pembangunan China yang cukup besar pada boleh dikatakan 40 tahun ini sebenarnya justru kerana menggalakkan hubungan kerjasama dengan luar negara, dengan buka pintu. Oleh itulah, China tahu bagaimana kita boleh mencapai menang-menang, iaitu kita perlu terus menggalakkan globalisasi atau integrasi ekonomi serantau. Oleh itulah, saya rasa inilah sikap yang komitmen bagi kerajaan China itu terus menggalakkan buka pintu, bahkan membuka pintu secara lebih luas. Okey, baik. Terima kasih Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan daripada Kumpulan Media Cedera CMG dan juga sebentar tadi kita bersama dengan Datuk William Ng. Datuk William adalah pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia ataupun disebut sebagai Samenta. Kedua-dua panel ataupun tetamu pada malam ini berkongsi buah fikiran dan juga pandangan melihat kepada manfaat yang diperoleh hasil daripada Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau ataupun disebut sebagai RCEP. Saya kira itu saja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.